daripada 900 orang guru. Sebahagian daripadanya terdiri daripada ulama tabi'in. Imam Malik merupakan seorang yang pakar dalam bidang ilmu hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam menyelidik sanad dan perawi hadis untuk memastikan kesahihannya. Beliau juga menganalisa hadis-hadis tersebut untuk merumus hukum-hukum agama. Kerana kemasyhuran Imam Malik dalam bidang ilmu hadis, ramai ulama dari luar Madinah datang untuk mendapatkan ilmu daripada beliau. Menurut satu riwayat, Imam Malik telah menghabiskan umurnya selama 40 tahun untuk menghimpunkan dan menapis hadis-hadis yang diterima daripada gurunya. Beliau telah menghafaz sebanyak 100,000 buah hadis. Walau bagaimanapun, tidak semua hadis-hadis tersebut diterima untuk dijadikan sumber hukum. Setelah ditapis, hanya 10,000 buah hadis sahaja yang diakui sah daripada 10,000 buah hadis yang telah disiasat dan dipadankan dengan Al-Quran. Akhirnya, hanya 5,000 buah hadis sahaja yang benar-benar diterima sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis-hadis tersebut disusun dalam kitab Al-Muwatta, iaitu kitab peninggalan terbesar Imam Malik yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam. Imam Malik yang juga dikenali sebagai pengasas mazhab Maliki telah meninggal dunia pada 10 Rabiul Awal 179 Hijrah bersamaan 798 Masihi ketika berusia 86 tahun. Beliau meninggalkan 3 orang putera dan seorang puteri. Beliau meninggalkan jasa yang amat besar terhadap dunia Islam. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan kat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Johor Bahru 106.2.
Bidik Jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Kita nak teruskan lagi bola bicara kita pada hari yang penuh dengan berkat ni, Mona. Untuk membawakan lagi rancangan Usrah Nurani yang mana ketika ini juga kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kita ajak anda untuk sama-sama komen, like dan juga share dalam pertemuan kita ini. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar, insya-Allah ada perkongsian juga untuk petang ini. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Sebab apa kita nak usrah ni namanya keluarga. Sentiasa kita ulang-ulang perkara tu kan, Mana dalam keluarga macam mana kita ada ukhuwahnya kan, ada silaturahim dan kita nak berkongsi yang baik-baik dan boleh kita sama-sama bertukar pendapat supaya ada lagi perubahan dan juga peningkatan kefahaman ilmu buat kita. Ya, insya-Allah. Bersama Usrah Nurani, ya, insya-Allah untuk waktu ini Taman Syurga kita yang setiap hari Jumaat kita orang yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah ada juga yang masuk di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media pada waktu ini. Terima kasih kepada anda dan jangan lupa untuk tag kawan-kawan untuk tonton bersama. Betul. Okey, jom kita nak sama-sama bawakan untuk Usrah Nurani. Pasti kita ada naqib kita. Alhamdulillah kembali bersama dengan naqib tetap kita, Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. DJ Syafiq, DJ Mona, tamam. Alhamdulillah berkhair. Alhamdulillah. Syukur. Masya Allah. Jadi terus kita nak bersama di awal ni Ustaz sedikit mukadimah untuk membuka bual bicara dalam Usrah Nurani. Apa yang boleh kita buat, siap sedia hati jiwa kita Ustaz, persediaan untuk usrah kali ini Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq. Sama Ustaz. Yang Alhamdulillah ya, daripada awal tahun, hujung tahun. Ya, Alhamdulillah. Musim panas, musim sejuk, musim puasa, musim haji bersama ke destinasi kan. Baik, rakan usrah, jom kita dengan segera kita mulakan usrah kita pada petang ini dengan lafaz membaca kalam Allah yang mulia, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sekali lagi kedua DJ yang saya hormati dan saya kasih sekalian, rakan-rakan usrah yang berada di mana pun anda sedang berada pada ketika ini, mungkin yang ramainya sedang memandu kan. Allah selamatkanlah pemanduan sahabat-sahabat usrah kita agar sampai ke destinasi terjauh daripada bala bencana malapetaka. Dan pastinya kita meraihkan rakan-rakan yang bersama kita juga di FB live kita ya. Tak sempat saya nak baca seorang-seorang macam DJ Mona katakan tadi, juga jangan lupa buat benda yang syaitan paling benci. Syaitan paling benci kita menyebarkan kebaikan ya. Dan syaitan suka sangat kalau benda tak baik kita sebarkan. Jadi jangan lupa share, like, komen and tag seramai mungkin kawan-kawan ya. Kita nak tengok siapa yang paling ramai boleh tag orang. Nanti DJ Syafiq tolong baca ya. Baik, dan pastinya DJ Syafiq, DJ Mona ya, bila sebut mukadimah saya hari ni jadi memang paling pendek lah. Kerana Masya Allah di konti saya rasa membazir kalau saya panjangkan mukadimah. Kerana tetamu yang ada ni Masya Allah sangat hebat ya. Yang kita nak belajar banyak daripada keduanya. Dan apatah lagi saya tadi kontak Dr. Nick kan. Dr. Nick tengok balik kita punya paper Usrah Nurani dulu tu. Kerana cetusan idea daripada Dr. Nick itulah. Alhamdulillah Usrah Nurani ni tak tahulah berapa tahun dah. Nanti kita tanyalah nanti sama-sama tepi dengan Dr. Nick ya. Baik, Alhamdulillah rakan usrah, kita berada di hujung tahun, asar akhir tahun ini ya, dan kita harap perbincangan ini adalah sesuatu yang diredai oleh Allah sehingga kita boleh nanti saat berdiri di hadapan Allah di hari kiamat kita mengenang hari ini
sebagai hari yang paling istimewa. Dia penghujung tahun setelah engkau anugerahkan tahun ini kepada kami, dan kami habiskan dengan sesuatu yang Allah paling sayang. Dan Allah paling sayang hamba-Nya saat hamba itu duduk dalam sebuah majlis zikir, dan zikir itu adalah untuk bersama pula dalam majlis ilmu, ya. Jadi ad-dahru fi sarfihi ajibun, selalu saya bacakan syair ini untuk diri saya sendiri. Masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan, walakin ghaflatan nasa fihi ajab, tetapi kelalaian manusia dalam masa yang pantas berlalu itu jauh lebih mengajaibkan. Cukup sekadar itu saya kira mukadimah kita. Jom kita bersama dengan rakan usrah kita di konti, ya. Sebab Dr. Nick kata dulu tak boleh ada panel, dia ada rakan usrah. Jadi bukan panel, jadi adalah rakan usrah Nurani dalam konti, sebab di luar sana adalah rakan usrah di luar konti, ya. Saya daripada Port Dickson, kemudian ya Allah, ya, tak tahu nak cakap rakan-rakan kita di Felda yang berprogram dengan mereka, Masya Allah, ramai yang sama-sama dengan usrah Nurani di mana pun, di SUK Negeri Papus Panita Negeri Selangor, ya. Alhamdulillah rakan usrah kita begitu ramai. Baik, saya tak nak berlengah lagi, kita mesti mulakan dengan Dr. Nick, ya. Baik, belah kanan kata Dr. Adib. Jadi orang yang beradab ni dia kena jaga adab. Doktor, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nick Ruskiman bin Abdul Samad. Saya kerja di KIM ni lah. Tu je lah, pendek lah. Saya kekok kat lama tahun Ya, kononnya ya. Baik, Allahu Akbar. Dr. Nick ni dia tak payah bagi salam, dia bernafas ni orang tahu dah, oh Dr. Nick rupanya, ya. Sebab kita mula Usrah Nurani ni di konti ni lah, di tempat ni lah, dan Dr. Nick mulakan, dedikasikan, berikan inisiatif untuk kita semua. Dan Alhamdulillah, saya harap semuanya menjadi jariah juga untuk Al-Fadhil Doktor. Mungkin apabila Allah menjadikan ini sebagai ganjaran dan pahala, dan bukan sekadar itu juga untuk maaf nak sebut kaciknya dengan bonda ayahanda semualah, ya. Yang sentiasa Masya Allah kalau jumpa menadah tangan doa, dan kita rasa betul lah, memang Nabi selalu menyebutkan tentang kamu sebenarnya ditolong oleh doa orang-orang lain yang ikhlas. Sebenarnya kita berdosa, kita ni lemah, ramai orang-orang soleh-solehah yang mendoakan kita. Ahlan Al-Fadhil Ustaz Dr. Nick Ruskiman untuk usrah kita pada petang ini. Baik, Masya Allah, ya. Saya rasa gagah kita, ya, DJ Syafiq di mana, ya, dalam membincangkan petang ini. Saya tak tahu apa yang DJ Syafiq nak bagi tajuk pada kami, tapi saya tengok dari segi perawakannya, ya Allah, sangat meyakinkan. Rakan usrah kita, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ramli, Al-Fadhil Dr. Nick Ruskiman, saudara DJ Syafiq dan saudari DJ Munah. Ana akhukum fillah, Muhammad Adib bin Samsudin. Muhammad Adib bin Samsudin bertugas di Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam UKM Bangi. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya. Dia biasanya tu punya, ya. Orang kalau dia berilmu ni, dia cakap tu jaga, ya, sikit-sikit je. Jadi kalau kita nampak banyak sangat bercakap tu, takutlah kita, ya. Jadi kita dapat latar belakang, mungkin ramai anak murid doktor yang dengar ni agaknya ni, ya. Yang ni Masya Allah ni dia punya tuan guru, dia kata ni, ya. Dan hari ni kami nak belajar pula dengan doktor, pastinya, ya, nak menimba, dan rakan-rakan usrah juga pastinya. Ni hujung tahun ni, ya, kita nak bagi hujung tahun ni performance kita di hadapan Allah, kita nak persembahkan yang terbaik, ya. Kita nak persembahkan hanya yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah sekali lagi kepada Dr. Adib, kami mendoakan sepanjang perjuangan ilmu, dakwah, ya, mendidik anak bangsa kita kepada mendekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar insya-Allah doktor sentiasa dibantu, ya. Baik, alhamdulillah kita dah mengucapkan selamat datang kepada kedua-dua tetamu yang bukan rakan usrah kita di konti. Jadi saya serah balik, mungkin kami nak fokuskan apa benda yang kita nak ceritakan petang ni. Sekali lagi, tanpa melupakan bahawa petang ini adalah petang terakhir bagi tahun ini. Allah beri kita nikmat yang sangat banyak. Berapa ramai orang yang tak lolos dan Allah jemput pulang. Dan Allah tak tanya dia, kamu dah bersedia tak? Ya, amal kamu cukup atau tak? Perjalanan akhirat ni terlalu panjang. Tapi Allah panggil, dan kita dilepaskan lagi oleh Allah tak lain tak bukan adalah untuk memeriahkan dunia ini dengan agama.
Allahu Akbar. Masya Allah. Sekali lagi kita nak ucapkan selamat datang buat rakan usrah kita, Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, dan juga bersama dengan Dr. Muhammad Adib. Hari ini kita dua tetamu kita kan, berlainan pengalaman dan juga berlainan juga kepakaran masing-masing. InsyaAllah kita gabungkan, kita satukan supaya kita dapat ambil lagi manfaat pada petang ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini ada topik yang berbincangan yang kita nak bawa dalam Usrah Nurani, iaitu disiplin ilmu. Ya, betul. Kalau kita cakap tentang apa bidang sekalipun Mona hari ini, walaupun nak memandu kan, sebab kita tengah memandu pun pasti kena ada ilmu juga kat situ. Dan bagaimana kalau kita hari ini tengok pada tarikh dan juga waktunya, ilmu kita ni kita tengok Allah dah bertukar dah. Lepas ni 1444 Hijrah. Kan ilmu kita macam mana, azam kita ni dan juga setiap apa yang kita nak capai dah dapat ke belum? Semuanya berkaitan dengan kefahaman dan juga kefaqihan kita. Kan, untuk kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah dok, kita nak bincangkan Ustaz Zul, tajuk kita disiplin ilmu. Okey, jadi kita tutup usrah kita tahun ini dengan tajuknya adalah disiplin ilmu. Dan mungkin saya sedang berfikir inilah mungkin yang dipesan oleh contohnya Imam Al-Ghazali dalam manusia nak sampai kepada Allah, dalam dia punya syllabus untuk sampai kepada Allah, manusia tidak mesti melalui ilmu. Jadi kita habiskan tahun ini untuk kita langkah kaki kita selepas maghrib nanti ke tahun yang baru dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Dan kita tahu bahawa yarfa'illahu alladhi, Allah berfirman yang ayat ini sentiasa Radio Hakim ulang-ulangkan tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Begitu kedudukan yang begitu tinggi bagi orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Dan kita biasa mendengar Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon doa pelindungan dengan Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita mendapati bahawa Nabi sangat menekankan bahawa ilmu yang bermanfaat. Ya, Nabi berkata, aku nak ilmu bermanfaat dan aku minta jauh ilmu yang tak bermanfaat. Maka sebab itulah para ulama dulu, mereka itu membuat disiplin ilmu untuk mencapai ilmu yang bermanfaat. Sebab kalaulah ilmu semata-mata itu kebanggaan dan kemegahan, maka kita biasa dengar juga yang menyatakan bahawa lau kana al-ilm min duni tuqa syaraf lakana asyrafu halqillah iblis. Kalaulah ilmu semata-mata bukan ilmu bermanfaat itu dianggap sebagai syarafun, kemuliaan, nescaya makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah iblis kerana ketinggian ilmunya. Tetapi apa yang iblis tiada? Iblis tiada ilmu nafi'. Iblis tidak ada disiplin ilmu, sehingga akhirnya manusia tunduk pada disiplin dan mereka jadi beradab. Dan mereka tahu bahawa nak mengupas sesuatu hukum mesti melalui proses disiplinnya, ya. Taklah jadi akhirnya orang jahil, ya, berperawakan seperti seorang mujtahid mutlak. Ya, masya-Allah, sedangkan baca Quran kalau dihadapkan di hadapan guru tajwidnya, masya-Allah, masih lagi kita ada kelemahan. Tetapi bila bercakap dengan platform yang ada pada hari ini, seolah-olah masya-Allah tak ada disiplin sama sekali. Maknanya disiplin ilmu tu tak ada sama sekali. Sehingga orang yang tidak ada disiplin dan pengetahuan, maka dia berhak untuk seolah-olah memperkatakan. Dan kita takut sangat tanpa sedar kita tu dah memang sesat dan kita menyesatkan manusia yang lain. Jadi rakan usrah yang dikasihi sekalian, dalam kegairahan kita untuk pergi mencari dan menimba ilmu, marilah kita letak dalam kepala kita apa yang Nabi minta pada kita adalah ilmu nafi'. Dan sebab itulah di mana di sana ada disiplin ilmu. Mungkin saya nak mula dengan Dr. Adib dulu. Ya, Dr. Adib dulu, ya. Dr. Nik memang dia akan passing dulu, ya. Sebab Dr. Nik ni dia orang jiwa, ya, orang yang nak sentuh hati kita ni, ya. Jadi Dr. Adib bagi mungkin persoalan pada hari ni, kadang-kadang bila manusia tu dia nak ilmu tapi dia tak tahu bahawa ilmu tu ada disiplinnya. Kerana menjangka bahawa ilmu Islam ni semua orang boleh faham. Dan akhirnya dia mungkin tanpa sedar, ya, dia terlupa perkara ini. Mungkin doktor nak singgung perkara ini untuk kita beri fokus hujung tahun ni, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan payah. Baik, dia
berkaitan dengan menuntut ilmu dan disiplin ini, utamanya yang perlu kita berikan perhatian serius ialah niat kita untuk belajar. Dari situ baru disiplin tu boleh dibentuk, ataupun kita boleh memahami disiplin dalam ilmu. Sebab apa kita kata demikian? Sebab sejarah para ilmuwan ataupun kita panggil ulama, setiap orang, setiap yang diberikan ataupun yang mendapat ilmu, yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi rujukan ummah, maka mereka semua ini mempunyai satu titik persamaan, iaitu mereka bermula dengan menjaga adab dalam belajar. Sehingga timbul kata-kata al-adab qabla talab, iaitu beradab sebelum menuntut ilmu, ataupun al-hilmu qabla al-ilmi. Kan, al-hilm qabla, dia baca sedap dia, al-hilm qabla al-ilm, kan. Gitu. Tak boleh bunyi baris, al-adab qabla talab, gitu. Sedap, nak sedap baca bunyi gitulah. Baik. Jadi dengan kita menjaga adab dalam belajar itu, maka kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Untuk kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, seperti disebut oleh Al-Fadil Tuan Guru itu tadi. Jadi kalau boleh saya sebut ataupun saya sikitlah, saya ambil masa untuk cerita tentang kisah yang berlaku di antara 3 orang, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu taala anhu, Ibn Saqa, kemudian Ibn Abi Usrun, dan rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Kan, jadi ringkasnya ketiga mereka ini nak berhasrat untuk menuntut ilmu dengan seorang ulama besar pada ketika itu, Syekh Yusuf Al-Hamadani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam perjalanan itu, maka masing-masing pun berbicara. Kata Ibn Saqa, kata, aku datang ni aku nak tanya beberapa soalan dan aku yakin Tok Guru tak boleh jawab. Itu permulaan mana mesti yang sebut oleh Tuan Guru sebut tadi, nak disiplin itu dia mesti ada permulaannya. Mula itu mesti bermula dengan adab. Kan? Sedangkan kemudian yang kedua, Ibn Abi Usrun rahimahullahu taala, ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan aku nak berjumpa dengan Tuan Guru. Aku nak minta doa Tuan Guru jadi kaya, dan aku juga ada soalan yang aku nak tanya. Dan aku nak tengok macam mana Tok Guru nak jawab, kan. Lain sikitlah daripada yang Ibn Saqa. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa radhiya anhu, kata, aku tak ada apa-apa, aku cuma nak ambil barakah guru. Yang Ibn Abi Usrun pun ada juga nak barakah, nak doa jadi kaya. Dan kemudian nak bertanya beberapa soalan. Jadi bila sampai di hadapan guru, ini kisah ni panjang, boleh dirujuk dalam apa kita panggil ni, yang Syekh Yusuf An-Nabhani tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang Jami' Karamatul Awliya, boleh ada di situ, boleh rujuk di situ. Baik. Jadi guru dengan muka yang merah menahan kemarahan melihat keadaan Ibn Saqa. Kan, dia kata, kamu datang sini, kamu nak tanya aku soalan, kamu ingat aku tak tahu. Kan, padahal masing-masing tidak bercakap walaupun sepatah. Jadi guru tu cakap, kamu nak tanya soalan sekian dan sekian dan sekian, jawapannya sekian dan sekian dan sekian. Tak payah sebut, untuk guru dah sebut. Yang akhirnya yang menjadi masalahnya ialah Tok Guru tu kata, aku nampak api kekufuran dalam diri kamu. Kan? Yang akhirnya Ibn Saqa ni mati dalam keadaan murtad, waliyadzubillah. Ceritanya panjang, saya meraihkan Dr. ni akan cerita. Dan kemudian Ibn Abi Usrun rahimahullahu taala, Tok Guru kata apa? Kamu tak boleh barakah. Nak barakah, pergi bekah. Bermakna niat dapat keberkatan tak dapat. Tapi kamu akan jadi kaya. Tetapi kekayaan itu akan menenggelamkan kamu. Dan ketika itu, bila sampai saatnya Ibn Abi Usrun ini dilantik menjadi Menteri Keuangan. Bayangkan 3/4 dunia dipegang oleh Islam pada waktu itu. Menteri Keuangannya Ibn Usrun. Dan saya tidak ada niat nak mengata ulama. Tidak. Tapi ini segala pengajaran yang
beliau itu rahimahullah ta'ala warja'anu tertinggal sembahyang zuhur dan asar. Itu satu yang kita fikir mungkin tak orang yang sibuk macam mana pun dia akan ada masa, tapi Allah Taala nak uji pada ketika itu dengan sebab niat dia tadi. Ya, niat dia pertama datang nak belajar, dia tertinggal. Ya, begitu. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani tak perlu diceritalah. Itu makruf menjadi seperti apa yang kita kenal pada hari ini. Jadi yang berbahagia Tuan Guru Nakib dan juga Al-Fadil Dr. Nik Ruskiman, maka permulaan dengan disiplin itu mesti bermula dengan niat yang betul dalam belajar. Ya Allah, Allah. Saya kira Dr. Adib benar-benar membawa kita kepada perkara yang terpenting dalam soal ilmu ini. Maknanya sentiasa bermuhasabah tentang benda paling awal. Belum nak cerita itu ini, kupasan sana sini, tetapi yang terpenting adalah tanya dalam hati soal niat kita semua ya. Dan tadi masya-Allah ya, saya sangat tersentuh dengan satu pengkisahan yang sangat menarik, satu kisah benar yang ditulis dalam kitab tentang beberapa nama-nama manusia. Dan tak hairan dah, saya kira Syekh Abu Hasan Basri menyatakan bahawa barang siapa yang bertambah ilmunya ya, dan tidak bertambah petunjuknya, maka orang itu bukanlah kian dekat dengan Allah, tetapi dengan sebab ilmu itu kian jauh daripada Allah. Orang sangka jauh daripada Allah ni orang-orang buat maksiat kan, tapi rupanya kalau Dr. Adib katakan, kalau niat tak betul, mungkin satu nama yang dipetik sebentar tadi berlaku dalam karakter kita yang hampir sama ya. Sebab rasa pandai tadi kan, rasa pandai dan rasa kerja nak test orang je ya, nak nilai orang je ya. Dan akhirnya kita takut akhirnya mati dalam keadaan murtad ya, tercabut imannya daripada Allah ya. Saya yakin akan usah tak ada seorang pun nak perkara ini ya. Baik, masya-Allah, saya kira satu mukadimah yang sangat cantik untuk kita bawa sebagai bekalan kita, dan pasti Dr. Nik lihat ada sudut yang kita nak perkukuhkan kesedaran tentang disiplin ilmu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil, Ustaz Zuramli, Syekh kita yang sangat kita kasihi, yang banyak berbakti kepada umat ini, murabbi kita kata. Allah. Dah lama dia berdakwah. Al-Fadil, Dr. Adib juga sahabat saya di UKM. Jarang-jarang jumpa dekat virtual banyak kali lah. Dan DJ dan para pendengar yang saya hormati sekalian, saya sekadar ingin menyambung apa yang disebut oleh Ustaz Zul tadi. Bagaimana akhir-akhir ini kita melihat orang yang jahil berlagak seperti mujtahid mutlak. Sebenarnya kalau kita lihat, inilah yang dikatakan penyakit masyarakat hari ini. Bahkan para ilmuwan pun sudah banyak menulis buku-buku menceritakan tentang apa yang dikatakan kematian kepada suatu otoriti, ataupun dalam bahasa yang disebut oleh Profesor Tom Nichols dalam buku dia Death of Authority. Dia tulis buku, dia seorang profesor, dia kata Death of Authority. Kenapa? Disebabkan oleh ledakan maklumat yang begitu banyak sekarang. Syafiq, Mona, Google je, semua tahu. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Daripada nak buat apa saja, nak buat roti canai, nak buat kek, nak buat tom yum, nak buat apa, sampai nak buat bom. Semua ada. Sebab itulah baru ini kita lihat pun 72% pelajar SPM kan, orang lepasan SPM dah tak nak sambung lah. Sebab apa? Kalau nak ilmu, Google je. Kalau nak kerja, masuk universiti, lulus universiti pun tak semesti dapat kerja. Jadi bawa rider ke, bawa kerja lain, banyak lagi dapat gaji yang sama taraf dengan orang graduate pun. Kan? Jadi itu menunjukkan bagaimana ledakan maklumat itu menghapuskan kepakaran otoriti yang dimiliki oleh orang-orang kita ataupun masyarakat kita hari ini. Yang dah memang ada ya. Yang dah memang ada. Tom Nichols ni, Profesor Tom Nichols, dia menyebut dalam buku dia bagaimana pernah berlaku satu orang ayah. Dia bawa anak dia pergi hospital, Ustaz Zul.
bawa ayah dia, anak dia suruh doktor bedah anak dia ni. Sebab dia kata anak dia ni ada masalah apa benda, kepala sakit ke apa benda ke. Doktor kata tak boleh bedah. Bahaya, riski. Dia kata bedah. Tak boleh, bahaya. Akhirnya dia bawa balik anak tu, dia bedah sendiri. Allah. Dia tengok YouTube macam mana nak buat dan dia buat sendiri. Apabila dah teruk, bawa pergi hospital semua. Balik. Baik sementara. Patah balik. Sebab apa? Sebab manusia menyangka dengan adanya dalam maklumat dalam ujung jari itu, dia pun jadi pakar. Kan kita tengok macam mana yang nak jadi doktor gigi macam-macam dengan belajar daripada YouTube saja. Jadi kita kembali kepada apa yang kita bicarakan maudhu' kita tentang disiplin ilmu. Disiplin ilmu dia bukan macam tu. Yang ada di internet itu yang sangat asas dan sangat raw. Yang sangat masih mentah, yang perlu ditapis. Dan orang yang boleh buat itu ialah pakar yang boleh menapis tu. Kalau pakar kata okey, awak boleh tengok yang ni. Okey. Ada seorang guru yang membimbing kita. Jadi di sinilah pentingnya kita faham tentang disiplin ilmu itu, iaitu yang pertama sekali. Ini disebut oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi sebut betapa pentingnya memiliki muallim. Ijma' di kalangan ulama penting berguru. Penting berguru. Yang membezakan yang khilafnya ialah kriteria guru itu. Adakah mesti guru itu seorang yang maksum kita katakan, macam Imamiyah Syiah tu kan, atau pemimpin dia tu kan. Itu ada khilaf. Tapi secara jumhur, secara apa kita kata majoriti ulama ataupun kesepakatan ulama, kita perlu memiliki muallim, guru untuk membimbing kita. Satu lagi saya ingat satu kisah di mana satu orang syekh dia tanya satu orang awam ni, dia kata, kamu dah pergi haji ke? Dah pergi buat haji ke? Dia kata dia tak pergi buat haji dah, sebab dia dah jumpa satu hadis. Hadis tu kata sesiapa yang sembahyang subuh berjamaah kemudian duduk selepas sembahyang subuh itu, summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamah. Pahalanya duduk lepas sembahyang subuh berjamaah kemudian sembahyang 2 rakaat ni, sembahyang solat isyraq lah ni, solat duha lah ni. Pahalanya seperti mana pahala pergi haji umrah, tamat. Nabi ulang. Jadi dia kata aku dah tak payah pergi haji sebab ada hadis Nabi yang menyebut. Jadi ini orang yang nak jadi mustahid yang Ustaz Zul kata tu. Kita tak boleh jumpa satu ayat, jumpa satu Quran, hadis, kita nak beramal. Itu yang jadi ajaran sesat. Ajaran sesat daripada zaman awal Islam terhasil bukan sebab mereka tidak beramal dengan ayat Quran, yang tidak berpegang dengan ayat Quran. Berpegang dengan ayat Quran, tetapi ayat Quran yang salah faham. Masya Allah. Macam ayat Quran, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kan. Kami lebih dekat dengan kamu lebih daripada urat leher kamu. Dia kata siapa lagi lebih dekat daripada urat leher aku lah. So dia pun mengaku Tuhan. Wallahualam. Baik, Masya Allah, sangat menarik ya. Kita nak pasti nak lebih dalam lagi ya, dan kita tahu bahawa hidup ni ada benda yang sifatnya mudah, ada yang sifatnya sulit ya. Ya memang kita tak nafikan boleh buat roti canai kalau kita tengok ya, tetapi jangan rasa bahawa ilmu agama yang ada disiplin yang begitu kukuh itu seperti membuat roti canai dan akhirnya kita salah. Baik, kita nak banyak dengar lagi daripada Dr. Adib dan Dr. Nick, tetapi kita ambil masa sekejap ya. Iya, betul. Berzikir insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
Memiliki sebuah BMW dan Mini adalah satu keistimewaan. Inilah sasaran Inggeris Auto menawarkan pengalaman pemilikan BMW terbaik dengan servis percuma dan jaminan 5 tahun. Inggeris Auto khusus dalam jualan model-model terbaru dan perkhidmatan alat ganti yang lengkap di lokasi pusat Inggeris Auto 4S BMW dan Mini yang strategik. Terkini di Mutiara Damansara, Puchong dan Bangsa. Info di laman web Inggeris Auto. Ingat BMW, ingat Mini, ingat Inggeris Auto. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Penyampai berkalimat, pengisian bermutu, inspirasi, Inforia Islami, semuanya di IKIM. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Ya, betul. Terima kasih kepada anda yang terus kekal di setiap platform media sosial kita, di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Terima kasih sahabat-sahabat kita Mona. Kalau lihat di ruangan komen ni meriah dengan letakkan seperti kata-kata Mona tadi, tolong tag dekat kawan pihak bangsa kat kawan-kawan. Kita juga sedang membawakan rancangan ilmiah di sini, membawakan rancangan Usrah Nurani dengan naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga dua orang tetamu kita. Alhamdulillah kita ada Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan juga kita ada Dr. Muhammad Adib Samsudin, merupakan pensyarah usul fiqh dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Masih bincangkan tentang disiplin ilmu pada waktu ini. Betul. Dan di waktu ini Mona, kita di bahagian yang kedua dah untuk Usrah Nurani. Masya Allah, di waktu sebegini pun kita harap kawan-kawan, sahabat-sahabat kita semua teruskan berdoa. Betul. Sebut yang baik-baik sebab kita ni di ambang-ambang kan berubahnya kalender Islam untuk memasuki ke 1444 Hijriyah. Doa banyak-banyak kan? Ya, doa banyak-banyak. Lagi-lagi hari Jumaat dah nak masuk dah maghrib. Masya Allah, tinggal beberapa jam lagi. Masya Allah. Betul-betul. Jom kita nak sambung lagi untuk Usrah Nurani pada petang ini. Kita bawakan tajuk kita disiplin ilmu. Silakan Ustaz Zuramli. Baik, rasa kosong sikit lah. Kenapa ya? Oh, dia ada cuti. Ada juga cuti rupanya ya. Kita nak dengar tetamu kita. Nak bagi masa banyak. Sebab masa kita tak banyak ya. Betul. Okey, baik. Itu satu pengorbanan rupanya ya. InsyaAllah kita bawa qada nanti minggu depan insyaAllah. Boleh panjang sikit. InsyaAllah. Baik, mungkin DJ Syafiq nak baca, mungkin ada kan kawan kita yang aktif kat sini ni. Ada. Sahabat kita namanya Nur Azlinda Azhar. Kata di sini tag juga kawan-kawan. Semua ada tag apa ni? Kawan pejabat, kawan dekat rumah jiran. Kan? Ada lagi sahabat kita yang sudi tagkan kawan-kawan kat sini. Ada Halimah Tun Said. Itu nama Facebooknya. Dan terima kasih tak lupa kepada sahabat kita yang sudi titipkan poin-poin penting untuk pembelajaran kita pada petang ini. Ada Azawati, Khairia, kita ada Nizam Dahuri, Nurihan Abu Sain dan juga Kak Aji Kakaji. Macam-macam nama canggih.
kan. Masya Allah. Itulah InsyaAllah meriah lah. Meriah besar di luar. Alhamdulillah. Silakan Ustaz, jom. Baik, terima kasih sekali lagi dan rakan-rakan yang memberi komentar yang sangat baik, sangat memberi rangsangan yang positif untuk perbincangan kita, dan pasti Dr. Adib pun sendiri masya-Allah terpanggil untuk berkongsi lebih banyak. Apatah lagi kita bukan sebab Usrah Nurani ni, saya masih ingat pesan Dr. Nick, kita bukan nak mengajar orang tetapi sama-sama nak duduk dalam satu bulatan kekeluargaan. Kita fokus, kita tidak nak menuding orang tu salah, orang ni betul, tidak sama sekali. Bukan ini ruangnya, bukan ini platformnya, tetapi marilah kita panggil mereka-mereka yang ada Allah berikan kelebihan ilmu untuk kita dengar daripada mereka. Apa yang perlu daripada kita adalah marilah kita merendahkan diri, sebab ilmu itu takkan pernah pergi pada orang yang sombong dan membesarkan diri. Dr. Adib mungkin pasti ada penting dalam pengalaman Dr. Adib sendiri berhadapan dengan student, dunia pelajar, dunia orang bila keluar berceramah untuk orang dewasa. Bagaimana mungkin kritikal ataupun soal disiplin ilmu ni, sejauh mana nak bagi faham perkara itu. Tadi Dr. Adib dah bermula dengan niat, adab. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil Nakib. Jadi apabila niat itu betul, maka peranan guru juga penting seperti yang disebut oleh Fadil Dr. Nick Ruskiman itu tadi. Jadi daripada guru itu baru pelajar itu akan boleh dibentuk. Maksudnya apa? Maksudnya disiplin dalam ilmu dan menuntut ilmu itu dia ada prasyarat kan, yang dari sudut adabnya itu yang pertama, kemudian yang daripada guru itu juga perlu diberikan perhatian, dan yang ketiga juga antaranya ialah keupayaan akal ataupun kalau kita aklun rajah kan, kitab-kitab adab yang berkaitan dengan ilmu. Jadi dalam pembentukan pelajar, kalau saya ditanya itu soalannya, maka para pelajar tu perlu mempunyai kriteria yang tertentu untuk boleh dibentuk. Bukan kata tidak untuk semua. Dia ilmu ini untuk semua, tetapi dia bertahap. Dia tidak semua orang boleh diajar semua perkara. Tidak semua orang dibuka semua ilmu kepadanya. Hanya ada beberapa ilmu kadang-kadang yang Allah Ta'ala bagi, tapi dengan asbab itu tadilah, dengan adab yang dijaga dan kemudian juga dengan pemilihan guru yang betul kan. Jadi begitu juga Imam Asyuti, kalau boleh saya sebut rahimahullahu ta'ala wa radi anhu, dengan ensiklopedia yang kita sebut, tidak ada ilmu yang tak ditulis oleh Imam Asyuti kan, rahimahullah ta'ala. Tetapi beliau mengaku, kata aku tak pandai matematik kan, suatu yang agak memeningkan kita jugalah kan, bila kita kata macam mana Imam Asyuti tak pandai matematik, sedangkan dia ada kitab kaitan dengan harta pusaka kan, kitab faraid kan. Jadi kemungkinan maksud dia itu ialah matematik yang kalau kita istilahnya matematik tambahan. Jadi tak mana ada sempadan, ada khat itu dalam kalangan ulama, kalangan orang yang ilmunya itu diiktiraf. Bahkan beliau mengaku, aku boleh beristihad, aku ada keupayaan untuk jadi mujtahid mutlak kan. Seperti Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu kan. Tetapi apabila aku nak beristihad, aku dapati pandangan aku tu telah disebut lebih awal oleh Imam Asy-Syafi'i, sama ada pada pandangan yang pertama, kedua ataupun ketiga. Jadi di mana kedudukan aku, point. Jadi di sini maksudnya ialah apa? Ada had dan ada batasan. Cuma pembentukan itu boleh berlaku. Dia mesti memenuhi prasyarat yang disebut itu tadi. Itu yang kita perlu beri perhatian serius dalam kita nak menyebut tentang disiplin dalam ilmu. Sebab apa? Sebab bila pelajar itu dididik oleh guru, bermakna dia akan diberikan panduan had mana dia boleh bercakap, had mana dia tidak boleh bercakap kan. Yang kalau nak pergi mengajar sebagai contoh, adakah
diberikan keizinan oleh guru ataupun tidak. Kan, kalau mungkin dalam situasi kita pada hari ini dengan sijil kot barangkali hanya dengan mendapat kelulusan di peringkat sarjana muda ataupun tidak sarjana muda pun, maknanya ada peringkat-peringkat sijil itu menunjukkan tahap ilmu itu diperolehi oleh seseorang yang kemungkinan boleh digunakan untuk sebagai asas untuk dia memberi pencerahan kepada orang lain. Dan tapi itu pun sebenarnya perlu juga dirujuk kepada guru terlebih dahulu. Itu sangat penting. Maknanya apapun kita pusing, kita nak berbincang itu, maka merujuk kepada guru itu lebih selamat dari sudut untuk menyampaikan ilmu. Kan? Itu banyak disiplin, kita sebut disiplin, tapi disiplin yang utama itu letak pada guru. Kan? Dia mesti ada guru yang memandunya, baik ketika dia sedang belajar ataupun dia telah habis belajar secara rasmi. Wallahualam. Baik rakan usrah yang saya kasih sekalian, jadi kita dah tahu bahawa kerana itulah saya kira dalam disiplin ilmu itu peranan guru itu, dan kemudian salah silah dan juga berhubungnya para guru itu menjadi sangat penting, ya. Dan nanti mungkin saya nak tanya jugalah, mungkin ada pada Dr. Adib nanti lepas mungkin Dr. Nick mengomentar mungkin benda-benda simple yang mungkin pemikiran itu tak berapa kena dengan disiplin ilmu sebenar. Ada mungkin yang saya nak tanya lepas ini kepada doktor, dan saya dulu ada satu baca, saya ni follow sebenarnya Dr. Nick punya, banyak dia keluarkan dalam IG dia kan, rakan-rakan apa Dr. Nick punya IG FB Dr. Nick? Tak tahu. Saya tunggu ya. Walaupun memang jarang-jarang keluar, tapi kalau FB dulu dia rajin menulis ya. Jadi saya tertarik ya. Sebab bila Dr. Adib sebutkan tentang guru, dan setiap guru ni ada keahlian ilmunya masing-masing. Ya, bukan seorang guru itu dia akan overrule seluruh ilmu itu dalam dada dia seorang. Ya, jadi kita tahu bahawa disiplin ilmu adalah berbezanya keahlian seseorang dengan seseorang, ya. Kita nak dapat macam Imam Syafi'i yang mempunyai disiplin ilmu yang sebab tu mereka itu terkenal bukan hanya di Malaysia, bukan hanya zaman ini, tapi sepanjang zaman di seluruh tempat, menunjukkan bahawa kapasiti ilmu mereka itu sangat besar. Mungkin ramai daripada kita Dr. Ni ya, bila sebut disiplin ilmu, antara disiplin itu adalah soal keahlian. Ada orang ahli di sini tetapi tak ahli di sini, ya. Mungkin contohnya dalam bidang, orang tanya kita hukum, ya, mungkin Dr. Adib, ya, orang tanya hukum. So kalau nak tanya hukum ni, nak tanya pada siapa sebenarnya? Apa bidang keahlian? Adakah asal orang itu dia ustaz, ataupun asal mungkin dia itu orang kata pakar? Maka kita pun boleh tanya semua dan dia akan dakwa bahawa dia tahu semua soal keahlian ni, doktor. Yang tahu semua Google ya. Wikipedia. Semua dia tahu. Dia balik asal lah ya, dia balik masalah tadi lah ya. Baik, saya nak jawab macam mana pun tak tahu ni. Baik, kalau kita bercakap tentang keahlian, betul lah Al-Fadil Syekh Zul sebut tadi, iaitu setiap orang dia memiliki ilmu kepakaran yang berbeza-beza. Imam Ghazali pun sebut, kamu tidak akan mampu untuk menguasai semua ilmu. Kan? Jadi ilmu, pilihlah ilmu mana yang kamu boleh kuasai kan. Begitulah kalau tak silap saya. Jadi ada orang yang memang keahliannya memang dalam satu ilmu saja. Kalau dia alim dalam bab tajwid, kita pergi tanya hukum hakam, susah lah. Dia masalahnya boleh dijawab. Itulah sebab ustaz kan. Jadi di kalangan masyarakat kita, orang yang dipanggil ustaz tu dia mesti tahu semua. Padahal ustaz ni ada ustaz yang dia alim tentang tajwid sahaja, ada ustaz yang alim tentang fiqh sahaja, ada yang alim tentang akidah sahaja. Dia lain kalau orang yang dapat gelaran tuan guru contohnya, ataupun syekh. Ini orang yang kita istilahkan sebagai mutafannin kan, orang yang menguasai fan ilmu yang banyak, polymath dalam bahasa Inggeris dia panggil kan, orang yang banyak ilmu dia kuasai. Tapi di zaman kita ni nak cari orang yang macam tu, orang yang kuasai banyak ilmu, disiplin ilmu, akidah, tasawuf, fiqh semua ni susah dah.
kan, susah. Yang adanya mungkin specialize. Yang ni kuasai akidah, yang ni kuasai tasawuf, yang ni kuasai tafsir, yang ni kuasai hadis. Yang masalahnya ialah apabila ditanyakan soalan tentang benda-benda yang rumit kepada orang yang bukan bidang dia, satu hal, orang tu nak menjawab pula hal lain pula. So dia bertimpa-timpa. Sebab tu ada salah satu yang kita diajar ialah kalau kita tak tahu, kita kata la adri. Kan? Tak mengapa. Tak mengapa. Kalau kita tak tahu, kita cakap kita tak tahu. Saya selalu orang tanya hukum hakam, saya kata la adri. Kan, tanya mufti, tanya apa orang yang faqih kan, saya hukum hakam Salut fi kita, salut fi muharam itu faqih kan, biasa dalam anfas aluna pun selalu orang tanya. Saya tak takut Dr. Adib ke apa ke yang faqih kan. Jadi di sini yang kita kena faham dari segi autoriti, keahlian seseorang. Saya Dr. Ni, saya suka macam sekarang saya teringat apa yang saya baca Dr. Ni kata. Dr. Ni kata kita pergi ke pejabat polis ya, dia kata orang awam tak dibenarkan masuk. Itu analogi yang saya rasa sampai sekarang saya teringat. Maksudnya ketika polis pergi ke JPJ, dia akan tulis orang awam tak dibenarkan masuk. Tadi dia sebab dia keahlian dia ialah di pejabat polis dia. Tetapi bila dia pergi ke JPJ, so mungkin tak ada masalah kan, saya baca contoh jabatan ni kan. Dia pergi ke JPJ, dia dah jadi orang awam. Betul. Tetapi kan masalahnya sekarang ni, dia pergi ke JPJ, dia rasa dia juga JPJ. Dan dia menjawab soal masalah-masalah di JPJ. Lepas tu dia pergi pula mungkin Pejabatan Risda contohnya. Dan dia pula masya-Allah dia jadi ahli Risda. Sekarang kan di situ dia orang awam tak dibenarkan masuk kan. Benda yang paling simple ni doktor kan. Yang saya kira masyarakat dalam kegairahan ilmu lah mungkin. Dan manusia ni dimudah taksub ya. Mungkin bila seorang tu mungkin bercakapnya begitu fasih, sangat convincing, meyakinkan, dan dia rasa bahawa memang begitu. Maaf saya mencela sebab tiba-tiba teringat apa yang doktor tulis satu masa dulu. Saya pun dah habis dah. Baik. Baik, jadi kalau macam tu doktor ya, maksudnya disiplin ilmu adalah soal keahlian ya, keahlian. Dan maksudnya katalah seorang ustaz ya, bila dia nak orang tanya dia hukum, tetapi kita dapati bahawa cakapnya itu bercanggah dengan fuqaha. Maknanya pada ketika itu tidak semestinya kita kena alim semua benda, sebab bila katalah ustaz ni dia menjadi transmitter, dia akan jadi orang perantara kan. Tetapi contohnya kita bercakap soal hukum tetapi kita tak refer kepada ulama-ulama fiqh. Kita bercakap soal hadis tetapi tidak merefer pada ulama-ulama hadis contohnya. Jadi di situ telah nampak melencongnya disiplin tersebut. Jadi contohlah Dr. Adib ya, boleh saya tanya? Ya. Kadang-kadang Dr. Adib ya, orang kata kita nak tahu ni, nak tahu apa dalil ya. Setengah orang menjangka bahawa dalil itu maksudnya apa Quran apa hadis. Daripada situ saja yang dikatakan hukum. Sebenarnya dia disiplin ilmu yang telah sekian lama dipegang oleh para ulama, bukan tahun gini je, sejak zaman berzaman, sejak daripada zaman Nabi. Sebenarnya macam mana benda yang sesimpel ini tetapi tidak boleh difahami, doktor? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia kaedah istinbat hukum. Kan dia dipanggil kaedah istinbat hukum itu. Dia ulama mendisiplinkan dia dalam satu ilmu dia panggil usul fiqh. Kan dan ilmu usul fiqh itu dia ada 3 komponen besar. Kan pertama ma'rifat dalail fiqh, kemudian wa kaifiyatul istifadati minha. Ini payah nak Google ni. Wa al mustafid. Maksudnya mungkin soalan tu nampak mudah. Kita nak tanya dalil. Tetapi proses memahami hukum dengan pengeluarannya yang betul itu dia mesti ada satu disiplin ilmu yang perlu dibelajar dari awal sampai habis. Jadi dia agak sukar untuk kita kata mana dalil. Mungkin mudah untuk kita kata mana dalil. Tetapi maksud dalil di situ ialah dengan sumbernya, dengan cara memahaminya dan kemudian cara mengeluarkan hukum daripadanya. Kan? Jadi dia ada proses yang banyak untuk satu hukum itu keluar. Dia tidak mudah. Tidak mudah dengan kita memetik sepotong ayat Al-Quran, dengan kita membaca hadis lepas kuliah subuh, selepas subuh kan dia tidak semudah itu. Dia ada proses yang sangat
kita panggil sukar untuk dikeluarkan. Kan? Jadi dia mempelajari ilmu usul fiqh itu suatu yang sangat susah. Kan? Kalau saya DJ Syafiq tulis tu, tengok pensyarah usul fiqh tu, malu juga sayanya. Kan? Sebab apa, saya masa belajar di Al-Azhar dulu, usul fiqh tahun 1, saya terpaksa ambil 3 kali baru lulus. Punya nak kata Masyaikh Al-Azhar ketika memberikan perhatian yang sangat berat tentang kaedah istinbat hukum. Dia kata, yang mengajar pada waktu itu almarhum Dr. Al-Fattah Syekh, kan, yang pada ketika itu menjadi rektor Al-Azhar. Kan, dia kata, aku tulis kitab masa aku dah jadi profesor. Kamu jangan kata-kata nak rekod. Jadi bermakna kalau kita tak hafal seperti yang dia tulis, memang gagal. Memang saya gagal. Kan? Jadi poin yang ialah dia tidak mudah. Bukan kita kata mana dalil. Yang ini tak ada dalam hadis. Dia tidak semudah itu. Kan? Itu disiplin. Itu disiplin yang kita kena patuhi. Kan? Kalau kita tengok kisah Imam Abdullah bin Wahab, ni ulama besar. Kan, orang yang pakar dalam hadis. Kan, dia lah belajar, kata paling tidak 360 ulama dia belajar. Kan, hadis memang dia juara lah, kata champion. Tapi dalam bab hukum, dia kata yang memandu aku Imam Malik rahimahullah taala wa radhiyallahu dengan Imam Al-Laits As-Samarqandi rahimahullah taala wa radhiyallahu. Maknanya dengan hadis yang begitu banyak itu, baru dia boleh faham, oh hukum ini gini caranya, kaedahnya begini. Hadis 360, bukan sepotong hadis, bukan hadis 40. Kan, takat Sahih Bukhari pun tak habis baca, so sembang lah. Kan, ni tu sembang kari ya dia panggil. Hadis 40 pun tak habis. Kalau kita tanya berapa jumlah hadis 40 tu pun memang kita tak tahu. Sebenarnya rahsia dia 42. 42. Tu rahsia tu, jangan beritahu orang lain. Bukan 40. Nampak tak? Jadi maknanya poinnya ialah apa? Ialah kita perlu kembalikan kepada mereka yang berkeahlian dalam bidang itu untuk mengeluarkan hukum. Dia mesti daripada ahli fiqh. Kalau kita nak keluarkan hukum, nak tahu tentang hukum fiqh, buka kitab fiqh. Jangan buka kitab hadis. Itu bukan tempat yang betul. Bukan kita nak menyalahkan ilmu hadis, tidak. Kan, tapi soalan tu tanya, maka itulah disiplin yang perlu kita patuhi. Wallahu a'lam. Allahu rabbi ya. Betul. Setengah orang bila Dr. Hadi cakap macam tu, dia kata, takkanlah hukum ni lahir tanpa dalil. Tak. Setiap hukum yang telah diputuskan oleh ulama mesti ada dalil. Cuma bagi kita, untuk kita faham proses itu satu persoalan lain. Setengah orang beranggapan bila ditanya dalil, maknanya dia sangka bahawa dia tu boleh macam tadi tiga orang kata 3 pecahan ilmu dalam usul fiqh untuk nak kenal pasti bahawa sumber itu, katalah hadis ataupun ayat itu, bagaimana bawa istimbatnya sampai jadi hukumnya begini. Ya, jadi kalau siapa tadi doktor yang tersebut nama ulama hadis tadi? Imam Abdullah bin Wahab rahimahullah. Ya, Imam Abdullah pun menyatakan bahawa setelah dia berguru dengan 360 hadis, ya, guru ulama hadis, dia menuntut, dia masih lagi bila ditanya soal hukum, maka dia kata dia refer kepada ahli, yakni Imam Malik dan Imam Al-Laits, ya. Jadi masya-Allah rakan usrah yang dikasihi sekalian, ya. Nampaklah kepada kita bahawa seandainya kita terlepas benda-benda asas ini, ya, kegairahan kita tak mendapat ilmu nafi'. Ya, dan di situlah kita nampak tanpa sedar, ya, dengan sedikit ilmu yang kita ada, bacaan-bacaan kita mungkin daripada Google tadi, kadang-kadang kita rasa bahawa aku dah cukup faham dah. Seperti aku faham, ya, kita dalam soal teknikal lain tadi kita rasa kita boleh dah ni faham ni nak buat apa ni, buat roti canai, buat nasi dagang dan segala macam ikut, ya. Dan aku boleh dah rasanya, ya, dan confident level itu. Dan sebab itulah saya suka bila kajian tentang kognitif pemikiran yang Dunning-Kruger effect, dia kata tu kan. Begitu ramai orang yang sebenarnya dia tahu sikit, tetapi confident levelnya yang kemudian mengangkatnya tinggi, dan dia kemudian mencabar para profesor, dan dibuat kajian itu budak-budak yang pada sikap itu duduk dengan sebuah profesor, duduk di atas suatu pentas, dia meyakinkan pentas bahawa dia lebih pandai pada profesor. Sebab bukan soal ketulinan dan betulnya ilmu, tetapi convince-nya itu. Sebab rupanya ada dua benda berbeza.
Dan kita takut sebab rakan usrah yang dikasih sekalian, kalau kita ramai alhamdulillah dah tahu bahawa kita kena membaca surah Al-Kahfi, dan ulama menyatakan surah Kahfi itu adalah di sana adanya fitnah Dajjal, dan salah satu fitnah yang dibawa oleh Dajjal adalah soal ilmu. Jadi kita tentu bertanya kan Doktor Adib, takkanlah ilmu jadi fitnah? Kan ilmu adalah solusi. Tetapi kalau kita tidak cermat, tidak mendapat ilmu nafi', contoh-contoh yang telah dibawa sebentar tadi, kita sangat khawatir ilmu yang kita ada ini menjadi pisau yang melukakan umat Islam, yang melukakan ulama-ulama, bahkan menconteng dan memusnahkan kerangka ilmu yang telah dibina oleh para ulama terdahulu. Mungkin Dr. Nick, kita pun masa tak banyak, tapi pasti kami nak dengar lagi daripada Dr. Nick. Saya takut saya tadi terinterrupt tu mungkin terganggu, ada beberapa penting yang penting Dr. Nick nak sampaikan. Kalau Tuan Guru kita interrupt memang tak terganggu. Masya Allah, saya teringat. Okey, mungkin Dr. Nick satu dua. Saya suka dengan apa yang disebut oleh Dr. Adib tadi kan, proses nak istimbatkan hukum. Hari ini orang awam kadang dia tanya dalil. Tanya dalil. Ada dalil lah? Ada ayat Quran ke hadis ke? Dan tanya tu macam hebat lah. Hebat. Sebenarnya kalau kita cari Quran dengan hadis punya dalil secara langsung, tak ada pun. Banyak yang tak ada. Sebab tidak semua benda yang berlaku zaman sekarang ni ada dalam Quran dan hadis. Quran 1400 tahun dulu. Sebagai contoh lah, saya teringat dulu yang joke tu saya tak nak cerita lah, yang joke ni, yang tak joke ni. Sebagai contoh dadah. Tengok ayat Quran hadis, saya nak tengok dadah. Ayat Quran yang hadis yang sumber hukum yang mengatakan dadah itu haram. Boleh datang tak? Saya nak ada ayat Quran. Adalah ustaz yang melawat Yawma idzin mumaddadah tu kan, tu yang lawak dia tu. Tapi yang betul ni mana ada? Tak ada. Jadi bagaimana dadah tu? Adakah Islam tak sempurna? Jadi sebenarnya bukan semudah nak cari hadis yang mengharamkan dadah, ayat Quran yang mengharamkan dadah. Tidak. Kerana dia ada macam yang Dr. Adib sebut, dia ada proses istimbat hukum itu. Dia ada qawaid fiqhiyah dia tu. Kan? Dia berdasarkan kita kata, kalau kita kata kau tahu tak dadah tu apa? Apa dia punya dikiaskan dengan apa? Dia tak apa, kias pun dia tak faham orang awam kan. Kita kata ada hadis la darar wala dirar. Kan? Dia tak faham. Kullu muskirin haram. Dia tak tahu ni hadis. Dia tak tahu kaedah kias. Dadah tu dikiaskan dengan benda yang boleh mudaratkan, benda yang boleh memabukkan. Haramnya di situ. Dan proses itu nak diceritakan dia akan panjang. Bagi orang awam dia mungkin tak dapat nak faham. Sebab itulah kita dalam diajar ialah Quran itu pertama kita kena faham, dia tidak menyediakan jawapan semua satu persatu setiap masalah kita secara terperinci. Al-Quran dan hadis itu hanyalah prinsip-prinsip umum sahaja. Dia bagi kita prinsip. Kalau dia bagi jawapan semua, dia tak akan boleh sustain sampai hari kiamat. Dia bagi prinsip-prinsip umum, dan daripada prinsip itulah orang cerdik pandai perlunya kepada ulama. Kepada ulama. Kan pernah orang tanya, ayat Quran kata sempurna, ada ayat Quran ajar suruh boleh buat roti canai. Kan ustaz ke? Ada. Kat mana? Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Quran bagi prinsip dia. Tanyalah orang yang tahu buat roti canai, kan, pakar, ahli zikr. Jika kamu tak tahu. Jadi prinsipnya ada. Tapi tak adalah Quran sebut roti canai kena tepungnya banyak ni, ulinya banyak, diperapnya, bubur yeastnya. Tidaklah begitu. Tetapi prinsipnya diterangkan. Dan ini yang tidak dikuasai oleh orang awam. Melainkan orang yang menghabiskan masa yang lama berkecimpung dalam bidang ini, dan dia kuasai ilmu-ilmu yang halus-halus, yang daktik ini, yang dalam ini. Kita Google nak cari. Kan ni ada ni, tak payah pergi haji dah, semayang 2 rakaat sudah duha, isyrak dah. Sama pergi haji.
kan. Ya, mujtahid mutlak. Wallahu a'lam. Allah waliyazubillah ya. Rakan Usrah, kita mungkin kadang-kadang rasa macam lucu, tetapi yang lucu itulah tanpa sedar dipegang oleh sebahagian daripada orang yang atas nama cinta ilmu, ya. Memang bukan sifatnya jahat, tidak, tapi memang cinta pada ilmu. Tetapi kerana mungkin Dr. Adib, kita terlanggar disiplin penting tersebut. Jadi akhirnya kita takut tanpa sedar atas rasa cinta itu kita menjadi fitnah kepada ilmu agama itu sendiri. Dan apa yang pasti saya kira ini membuka ruang untuk akhirnya kita menyanggah para ulama dengan beraninya, dan kemudian timbul pula adab-adab yang hilang lepas itu adalah asal orang tak sama saja dengan kita, maka kita anggap semuanya dianggap sesat, berbohong dengan segala tohmahan yang kita rasa boleh kita lakukan pada ketika itu. Dan inilah jalan yang kemudian kemabukan yang kita tak sedar lepas itu, ya. Sebab bila kita masuk dalam satu terowong, untuk lepas daripada terowong itu, Masya Allah, kita takut ada orang yang sampai mati dia terperangkap dalam terowong tersebut sampai bila-bila. Mungkin Dr. Adib ada, mungkinlah sebab kita dah ada di hujung ni, Doktor, mungkin ada satu dua nasihat yang Doktor nak kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ada nasihat mana untuk diri saya dan juga kepada para pendengar. Nasihat saya ialah tuntutlah ilmu. Dan bila-bila dan di mana-mana pun, bila ada peluang untuk mendapatkan ilmu tu, dapatkan. Dan sentiasa hati itu sebut aku tak tahu. Itu dia punya rahsia ilmu ni, ialah merendahkan diri bahawasanya kita tidak ada ilmu. Baru ilmu tu akan datang. Dan itu yang bila Al-Muzani kata rahimahullahu ta'ala wardianu sebut, aku baca 500 kali kitab Risalah tu, setiap kali aku dapat ilmu yang baru. Rahsia dia apa? Rahsia dia mengatakan setiap kali aku baca aku tak tahu. Baru dia akan dapat rahsia-rahsia itu. Ini maklumat-maklumat yang kemungkinan dia tak perasan pada kali pertama dia baca. Tak kata kali kedua, kali ketiga. Dan ini pengalaman semua orang akan merasakannya bila dia berletakkan kedudukannya seperti itu. Kan? Jadi oleh demikian maka saya menasihati diri saya dan juga berharap tuan-tuan dan perempuan, kalaulah boleh dijadikan sebagai nasihat untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Dengan tahun baru yang akan datang ini, perbanyakkan menuntut ilmu, tak kira macam mana cara, tetapi pastikan ada guru yang memandu. Dengan apa yang telah bincangkan sebentar tadi, ya. Baik, Masya Allah, ya. Terima kasih Dr. Adib, terima kasih Dr. Nik. Masa kita nampaknya sangat cemburu, dan saya melihat, ya, ketika kita bertelagah dan akhirnya kita ada lesen untuk seolah-olah mengata orang itu, merendah orang ini, melabel orang itu ini, dan akhirnya kita seolah-olah berpencak sesama kita, melukakan sesama kita. Dan mungkin di hujung ni sedikit, ya, saya bila sebentar tadi melihat, ya, bagaimana keadaan umat Islam ketika mereka diserang oleh tentera salib, ketika seluruh keraja-raja Eropah bergabung mendana tentera mereka, membekal tentera mereka untuk menyerang orang Islam. Kita tahu bahawa di hujung itu mereka tidak mampu pun untuk mengalahkan orang Islam. Kenapa semua yang saya kasih sekalian tidak lain dan tidak bukan adalah bila kita tengok, ya, bagaimana jiwa, bagaimana perasaan anak-anak muda pada ketika itu. Bagaimana mereka berlumba-lumba untuk melihat, ya, mereka menghafaz Al-Quran, mereka tunduk dan mereka mencari para ulama. Mereka tahu disiplin ilmu di kalangan para ulama. Ibnu Qudamah dia cerita satu keadaan, ya, ketika dikumpulkan dana untuk juzuk peperangan nak dibawa ketika berperang. Rakan Usrah yang saya kasih sekalian, dia dapat seorang wanita datang dalam keadaan di waktu malam sebelum nanti dia berangkat ke perbatasan. Di khemahnya seorang wanita tampil dan datang dengan satu bungkusan, dan di atas tu ada satu nota. Ketika pagi dia membuka bungkusan tersebut, rakan Usrah yang saya kasih sekalian, dan dia mendapati bahawa tercatat di atas itu, dia kata, saya dengar bahawa Tuan datang untuk mencari sesuatu daripada sumbangan daripada masyarakat Islam untuk berhadapan dengan peperangan salib ini. Namun saya sangat miskin untuk beri apapun kerana saya tidak punya apapun. Tetapi di dalam bungkusan ini, di sana adanya rambut saya. Saya pohon kepada Tuan, tolonglah pintal rambut ini yang saya potong, jadikan dia sebagai tali kekang kudamu, supaya nanti ada tali ini yang akan sama bertempur di medan perang. Dan ketika dibuka, dia mendapati bahawa
ada rambut yang disusun untuk dijadikan tali kekang untuk kuda bertempur di medan perang. Dan ketika takbir peperangan terhadap tentera salib, dan dia dapati bahawa tali kekang itulah yang membawa pahlawan Islam untuk bertempur di medan perang. Rakan usrah yang dikasihi sekalian, dulu kita tahu siapakah musuh. Hari ini kita lupa, kita buta, hingga akhirnya kita menganggap rakan dan sahabat yang sama-sama nak menyembah Allah itu sebagai musuh. Dan kita buat peperangan, memberikan serangan, memberikan kutukan semahu-mahunya ketika musuh bertepuk tangan dan membiarkan perpecahan sesama kita. Semoga di hujung tahun ini kita belajar dengan disiplin ilmu, kita akan selamat insya-Allah kerana kita pulang membawa ilmu nafi'. Allah marzuqna, ya Allah berilah kepada kami al-ilm an-nafi', ilmu yang memberi manfaat. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktu ini di akhir rancangan Usrah Nurani, mohon Ustaz untuk pimpin doa. Semoga insyaAllah la'alla saat ijabah. Amin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa ashfi bihi amradana wa nawwir bihi qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami berada di penghujung tahun ini ya Allah. Banyak yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini ya Allah. Banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Jadikanlah saat mustajab doa ini ya Allah adalah waktu Engkau mengampunkan seluruh kotor dan kejinya dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, di hujung tahun ini ya Allah, pandanglah wajah kami yang menadah tangan saat ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang daripadamu ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan murka dan marahmu ya Allah. Di atas segala kelalaian dan kealfaan kami ya Allah. Ya Hannan, Ya Mannan, kami mengaku kami banyak melakukan kesalahan pengabaian ya Allah. Bukanlah kami berbangga dengan dosa yang kami lakukan, tetapi lemahnya hamba ini ya Allah, rebah dan jatuh. Walaupun kami nak dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa kami di penghujung tahun ini ya Allah sebagai doa untuk kami menguatkan semangat kami, iltizam kami untuk kian dekat kepadamu ya Allah. Dan kami takkan dekat dengan kotor dan busuknya dosa ini ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa ayah kami ya Allah. Ampunkanlah manusia yang kami panggil ibu ya Allah. Kami pernah menumpang dalam rahimnya ya Allah. Pernah tumpah darah ya Allah untuk lahirkan kami ya Allah. Wahai Allah, kami tidak pernah membilang butir-butir peluh yang keluar daripada tubuh seorang manusia yang kami panggil ayah untuk besarkan kami, untuk kami berada pada hari ini ya Allah. Di penghujung tahun ini ya Allah, jadikanlah doa ini untuk mereka ya Allah. Wahai Allah, umat Islam ini telah sakit dengan penderitaan kerana berpecah sesama sendiri ya Allah. Musuh telah memasukkan jarum sehingga akhirnya ya Allah kata mengata, memaki sesama sendiri yang akan memecahkan kesatuan yang pernah dibangunkan oleh Rasul kekasihmu ya Allah. Maka jadikanlah doa di penghujung tahun ini ya Allah, menyatukan hati-hati kami ya Allah. Satukanlah seperti mana Engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Ikatan yang sebenar dengan penuh kasih sayang. Wahai Allah, tuliskanlah setiap nama yang menadah tangan pada saat ini ya Allah ada dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami, pasangan kami, anak-anak kami ya Allah, yang namanya ya Allah tertulis dipegang oleh
malaikat penjaga neraka, ya Allah. Kami tidak mahu, ya Allah. Tolonglah kami saat kami nanti masuk di alam kubur, ya Allah. Tolonglah kami saat kami berdiri di pada mahsyar, letakkanlah kami di bawah lindungan-Mu, ya Allah. Janganlah tanya kami dengan soalan, masukkan kami dalam syurga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali dan juga dua orang tetamu kita. Alhamdulillah, kita ada Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan juga kita ada Dr. Muhammad Adib Samsudin, merupakan pensyarah usul fiqh dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Semoga apa yang kita bawakan hari ini insya-Allah semoga bermanfaat dan terus dapat menjadi panduan dalam hidup kita. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini mengakhiri Usrah Nurani dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salat al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita dan boleh sama-sama tonton semula di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kita ada ulang siar untuk rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Dan terima kasih kepada para pendengar dan selamat berhujung minggu dan kullu aam wa antum bikhair bermunasabat al-aam al-hijri al-jadid 1444 Hijriah. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
dan bunda, segalanya bagai jawabul jawab, barulah makamnya lengkap. Air lagu bayati, sabar dan jaharka, banyak episod drama, langkah ini tak mudah. Ikutilah. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12 tengah malam bersama Faiz Haji Osman, berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin Malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tanggal 1 Muharram sebenarnya bukan tarikh penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Takwim Hijri dengan hijrah Rasulullah ialah tahun perkiraan pertama yang mengambil kira tahun pertama Rasulullah dan sahabat berhijrah ke Madinah. Menurut pengkaji sejarah Islam, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Saidina Umar Al-Khattab adalah orang yang dikenal pasti menggunakan semua 12 bulan itu dalam menentukan takwim hijri kerana masyarakat Arab sebelum itu tidak mempunyai kiraan tahun yang sistematik. Nama bulan hijrah yang digunakan sekarang sebenarnya diambil daripada nama bulan digunakan orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi. Pada mulanya terdapat pelbagai cadangan diberikan kepada Saidina Umar berkenaan perkiraan tahun bagi umat Islam. Terdapat cadangan yang menyarankan supaya tahun Islam dikira mengikut tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mencadangkan tahun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan asas dalam menetapkan tahun dalam takwim Islam. Namun, Saidina Umar memilih untuk menetapkan perkiraan tahun takwim Islam berdasarkan tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Oleh itu, tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dijadikan sebagai tahun pertama dalam takwim Islam. Selepas mendapat persetujuan penetapan tahun pertama dalam takwim Islam, timbul pula persoalan bulan pertama dalam takwim Hijri. Saidina Umar memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama. Ini disebabkan Muharram adalah bulan umat Islam yang baru sahaja melaksanakan ibadah haji. Abu Bakr As-Siddiq. هو عبد الله ابن أبي قحافة عثمان ابن كعب التيمي القرشي. أبو بكر أمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر التيمي. ولد سنة 51 قبل الهجرة الموافق 573 ميلادية. أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال وأول الخلفاء الراشدين. سمي بالصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الإسراء، وقيل لأنه كان يصدق النبي في كل خبر يأتيه من السماء. كان له في عصر النبوة مواقف كبيرة، فشهد الحروب واحتمل الشدائد وبذل الأموال، وكان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة
وإليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس حين اشتد به المرض. بويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 للهجرة. حارب المرتدين والممتنعين عن أداء الزكاة وأقام دعائم الإسلام. افتتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق. توفى ليلة الثلاثاء 8 من جماد الآخرة وهو ابن 63 سنة، وكانت مدة خلافته 2 و3 أشهر ونصف. Bicara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IJIM, Inspirasi Inforia Islami. Zikir-zikir hati penawar di kalbu, ingat-ingat mati sedia selalu. Kepadamu Allah hidup dan matiku, ingat-ingat Allah bahagia selalu. Segala bagimu, ucap puji Allah, dialah penentu segala bicara, besarkan namamu, akhir kalam kita kembali padamu. Rasa jemu, sebut nama Allah, mula amalanmu. Tenang-tenang rasa, bertasbih selalu. Cinta basahi lidahmu, ruang-ruang jiwa penuh rasa rindu. Bila hati resah kembali